Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta Islam, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Isnin 27 Zulqa'dah 1443 bersamaan dengan 27 Jun 2022, kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Kita akan mula dengan baca 3 ayat, kemudian kita akan pergi ke muqaddimah, intisari kandungan surah, mengenali nama surah, bilangan ayatnya, kemudian kita balik kepada tafsir 3 ayat yang pertama ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita mula baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Ayat 3 ayat kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah, isi kandungan surah dulu sebelum kita pergi kepada huraian. Undur balik ke belakang bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman. Tengok muka surat 1113. Muqaddimah surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Surah Madaniyatun. Mengandungi 38 ayat. Tidak banyak dia, 38 ayat. 38 ayat. Asma'us surah, nama surah. Surah ini dinamakan suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana pada awal surah ini diterangkan bahawa orang-orang kafir yang menentang Islam, Allah sia-siakan amal mereka, dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta meyakini kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi. Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka serta menjayakan keadaan mereka dunia dan akhirat. Jadi sumiyat hadhihi suratu bi surati Muhammadin, kerana disebut surah Muhammad dalam ayat ini. Ayat yang kedua ni. Walladzina amanu wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'urifat bihi, maka dikenali surah ini dengan nama surah Muhammad. Sebelum daripada surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ada juga Muhammad. Tanda pelajar. Ayat 144 surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi selesailah kita dinamakan surah ini dalam kitab-kitab sunnah, kitab hadis, surah Muhammad. Demikian jugalah dalam kitab tafsir menamakan surah Muhammad. Kemudian dia ada nama kedua. Ada nama kedua, tusamma surah Al-Qital. Tulis ini. Nama yang kedua surah ini, nama dia surah Al-Qital, surah peperangan. Wa amma tasmiyatuha, dinamakan dia dengan surah Al-Qital kerana disebut dalam ayat ini, dalam surah ini, ayat wa zukira fihal qital, disebut padanya peperangan dan disyariatkan peperangan. Maka jadi nama dia yang kedua apa? Surah Al-Qital. Baik, selesailah kita dari sudut nama surah, bayanul makki wal madadi. Tengok dalam kitab kita. Surah ini juga dinamakan surah Al-Qital, peperangan, kerana di dalamnya diterangkan secara khusus mengenai peperangan yang berlaku di antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir yang menceroboh, serta diterangkan juga hukum-hukum dan peraturan dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang gugur syahid. Terkenalah surah ini dengan nama surah Al-Qital. Intisari kandungan surah. Setelah menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan memberikan arahan supaya orang-orang yang beriman sedia membela agama Allah dan berjuang dengan gagah berani menentang pencerobohan musuh, maka Allah SWT menegaskan bahawa orang-orang yang mengaku beriman akan diuji, sehingga ternyata adanya orang-orang yang berjuang di antara mereka dengan orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintahnya, dan sehingga dapat disahkan benar atau tidak berita-berita tentang keadaan mereka. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahawa kehidupan dunia yang tidak berdasarkan iman dan takwa hanyalah ibarat permainan dan hiburan. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka amatlah baik kesudahannya, dan ia tidak meminta mereka mendermakan harta bendanya, melainkan untuk memberikan kepada mereka balasan yang lebih baik, yang lebih baik dari itu. Tetapi sayang, kebanyakan manusia bersifat bakhil kedekut, padahal sesiapa yang berlaku bakhil kedekut daripada mendermakan hartanya pada jalan Allah, maka sebenarnya orang itu hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat pada sesiapa pun. Sedang kamu semua orang-orang miskin
yang sentiasa berhajat kepadanya pada serba-serbinya. Jika kamu enggan beriman, bertakwa dan berderma, maka Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Allahu Akbar. Ayat ini amaran keras. Baik, kita pergi kepada tafsir Muharrar yang menyebut tentang maqasidus surah, objektif surah. Min ahammi maqasidis surah, awalan, yang pertama, at-targhib fil jihad fisabilillah, menggalakkan, memberi semangat supaya berjihad pada jalan Allah. Wa qitalil musyrikin, dan berperang dengan orang kafir. Wa kasri syaukatihim, dan mematahkan kekuatan mereka. Wa bayani su'i aqibatihim, dan menyatakan buruknya akhir kesudahan perjalanan hidup mereka. Yang kedua, al-kashfu an ahwalil munafiqin, nak mendedahkan perilaku puak-puak munafiqin, wa awsafihim, dan sifat-sifat mereka, wa tahziru minhum, dan memberi amaran dan jangan terperangkap dengan permainan-permainan puak-puak munafik. Kita pindah kepada maudu'atus surah, isu tajuk yang dibincangkan dalam surah ini ada 9. Yang pertama, semuanya 9, ada 7 lagi lah daripada maqasidus surah, kemudian dia sambung ke sini. Baik, 2 maqasid, 7 poin besar dalam ni termasuk maqasid. Yang tulis nombor 3 sambung daripada maqasid. Yang ketiga, bayan su'i aqibatil kafirin, menyatakan buruknya akhir pekerjaan puak-puak kafir, wa husni aqibatil mu'minin, dan eloknya, comelnya pengakhiran perjalanan hidup orang-orang yang beriman ke syurga. 4, haddul mu'minin alal ighlaz fi kitabil kafirin, menggalakkan orang mukmin supaya keras, tegas berlawan dengan puak-puak kafir yang lawan Islam. Wa fi akhzihim usara, dan kalau mereka kalah, tewas, dapat ditangkap, tawanlah mereka. Yang kelima, wa'dul mu'minina bin nasri, Allah janji dengan orang mukmin untuk memberi pertolongan. Mata nasarullah wa rasulah, pertolongan ini pertolongan bersyarat. Apakah syarat? Apabila mereka memberi pertolongan kepada Allah, mereka bantu berjuang agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan beri pertolongan pada kamu. Bahkan memberikan khabar gembira dengan syurga dan segala nikmat yang terkandung dalamnya. Sebaliknya, Allah Ta'ala beri janji buruk, segala kekecewaan, kecelaan kepada orang-orang yang tidak mengambil iktibar dengan apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Masih lagi kufur, kamu akan binasa. Yang keenam, zikru janib min mawaqifil munafiqin, Allah SWT sebut dalam surah ini sebahagian kecil, beberapa sudut daripada perangai munafiqin terhadap Nabi SAW, sikap munafik terhadap Nabi SAW dan dakwahnya, serta menyebut beberapa sifatnya yang buruk seperti khida', menipu, buruk perangai, penakut apabila diajak berperang, dan sebagainya. Yang ketujuh, bayanu anna nifaqal munafiqin, menyatakan bahawa perangai munafik yang bertalam dua muka, kata orang, menyebabkan mereka telah dikuasai oleh syaitan.
maka Allah Ta'ala janji buruk akhir pekerjaan mereka dalam kehidupan dunia yang juga selepas daripada mati. Yang ke-8, tawa'udul kafirin. Allah janjikan janji seksa dengan terhadap orang kafir, bihubuti a'malihim, amalan kebajikan mereka semua akan gugur menjadi debu yang berterbangan. Yang terakhir, yang ke-9, amrul mu'minin bi ta'atillahi wa rasulih. Allah perintahkan orang mukmin supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, dan melarang mereka daripada sifat al-ya'si wal qunut, putus harap, putus asa daripada rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala beri khabar gembira dengan kemenangan, kebertuahan kepada orang mukmin, dan juga memberi peringatan dengan jangan melakukan sifat bakhil yang buruk. Oleh itu, hendaklah kamu sentiasa berinfak fi sabilillahi ta'ala, sentiasa nafkah fi sabilillah, barulah kamu dapat nikmat yang baik. Baik para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, tamatlah kita ada 9 objektif, 7 lagi disambung dengan 7 lagi maudu'at, ahammi maudu'at, isu-isu yang dibangkitkan dalam surah ini. Surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik ke muka surat 1114. Surah Muhammad, surah yang ke-47, diturunkan di Madinah, madaniyatun, 38 ayat. Ayat dia 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir serta menghalangi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, Allah akan sia-siakan segala amal mereka. Tengok nota di bawah. Yakni amal-amal kebajikan yang pernah mereka lakukan di dunia dulu, seperti menolong orang-orang susah kita tolong, dan membantu kaum kerabat mereka yang memerlukan bantuan, dia panggil charity, yang begitu kuat, dan sebagainya, semuanya menjadi debu yang berterbangan, yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Rugi. Maka kata di ahli tafsir, alladzina kafaru bil haqqi, orang yang kufur dengan kebenaran serta menyekat diri mereka dan orang lain daripada jalan Allah, daripada mengikut Islam, Allah Ta'ala jadikan amalan mereka sudah la nafa'alaha, amalan mereka menjadi debu yang berterbangan. Ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini asalnya turun kepada ahli Mekah. Mereka tu puak kafir, alladzina kafaru tu wasaddu, orang kafir yang menyekat. Siapa dia? Quraisy. Satu, hum kufaru Quraisy. Mereka kafir, tak benar orang masuk Islam, tak benar orang pergi ke Baitullahil Haram. Ada juga yang mengatakan ahlul kitab, puak-puak Yahudi dan juga Nasara, masyhur di Madinah tu Yahudi, yang menyekat orang daripada beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama mengatakan umum, asalkan kafir yang menyekat orang, tak kira dia Yahudi ke, Quraisy ke, Nasara ke, Majusi ke, asalkan dia sekat je, termasuk dalam ayat alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Jadi kita mengatakan bahawa yang sesuainya ayat ini umum, segala jenis kafir yang menyekat Islam, maka kita kata masuklah dia dalam kumpulan ini.
Kumpulan mana? Kumpulan yang menyekat orang dan menyekat diri sendiri daripada masuk Islam. Kita kata rugi awak, kenapa awak tak masuk Islam? Orang lain mendapat nikmat, dia duduk dekat dengan Nabi. Rumah dia dekat dengan rumah Nabi SAW, berkawan dengan Nabi daripada budak lagi, dah besar jadi kafir. Na'udzubillah. Itu kumpulan pertama. Tengok nota di bawah dia kata apa? Maknanya Allah Ta'ala habaan, jadikan amalan dia debu yang berterbangan, atau maksudnya Allah Ta'ala gagalkan rancangan-rancangan jahat yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang disiarkannya. Jadi sama ada adalla a'malahum dengan makna hilang pahala dia. Kebajikan yang dia buat semua jadi debu, ataupun perancangan jahat mereka juga gagal di atas dunia ini. Dia bukan gagal faham, gagal semua gagal. Ini dia panggil orang-orang yang gagal. Siapa dia? Iaitulah puak-puak kafir di atas dunia ini. Mereka gagal di dunia dan gagal di akhirat. Na'udzubillah. Mari kita pergi pada orang bahagia. InsyaAllah, mudah-mudahan inilah ciri-ciri yang kita nak. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta beriman kepada Al-Quran. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ, serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haq, yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka. Beriman dengan Nabi, beramal saleh, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia dapat? Kaffara anhum sayyiatihim, nascaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Dosa diampunkan. Wa aslaha balahum, dan menjayakan keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Yakni dengan diberi taufik untuk menjalankan suruhan-suruhan agama, serta diberi dorongan dan pertolongan untuk mencapai kejayaan dalam hidupnya, manakala di akhirat pula beroleh sebaik-baik balasan. Inilah ciri-ciri orang yang baik. Ulama tafsir kata, setelah Allah Ta'ala nyatakan hal orang kafir di ayat yang pertama, maka ayat yang kedua ni keadaan orang mukmin. Ay walladzina amanu wa amilu al-a'mal as-salihah, orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh dengan penuh keikhlasan kerana Allah Ta'ala dan mengikuti syariat Allah, dan beriman dengan Quran yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal Quran huwal haqq, Al-Quran ini yang benar, mari daripada Allah, semua khabarnya betul, semua maklumatnya tepat, semua janjinya benar, maka orang ini akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab iman dan amal saleh. Itu dapat yang pertama. Yang kedua, wa aslaha balahum, ay wa aslaha sya'nahum, wa aslaha sya'nahum wa halahum. Allah Ta'ala perbaikkan, elokkan keadaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kata di ulama, kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan mereka. Kesalahan ni dosa besar ke dosa kecil? Az-zunub, kalau kata zunub dengan dosa besar, sayyiat dosa kecil. Jadi ada yang memisahkan di antara dosa besar, dosa kecil.
Dia kata kaffara anhum sayyi'atihim. Dia kata kalau kata junub biasa digunakan untuk dosa besar. Sayyi'at untuk dosa kecil. Dalilnya ayat surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Mana kalau mu tinggalkan dosa besar, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan. Sayyi'at ni mana dosa kecil. Dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, as-salawatul khams, selawat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara Jumaat ni kepada Jumaat depan, wa ramadanun ila ramadan, Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni, mukaffiratun lima bainahunna, semua itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, iza jituni batil kabair, apabila dijauhi dosa besar. Kata di para ulama, kalau dia berkumpul, dia berpisah. Ini kaedah. Kalau berkumpul, dia berpisah. Apa maksud dia? Kalau Tuhan sebut dosa besar, maka sayyiat itu dosa kecil. Wa indal ifrat, kalau disebut satu je, macam ayat ni, kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala maafkan kesalahan mereka. Wa indal infirat yadkhulu kullum minhuma fil akhar, maka masuk dua-dua, dosa kecil dengan dosa besar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala maafkan, hapuskan kesalahan mereka, ay yatanawalu saghairaha wa kabairah, dosa kecil, dosa besar, semua hapus. Itu perbahasan ulama tentang masalah ini. Kalau dia duduk bersama, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia bersama. Ingatlah, ini kaedah ni. Mana kalau dosa tu yang sebut kecil, ada hak besar, sayyiat jadi kecil. Tapi kalau dia tak sebut, jadi dua-dua. Alhamdulillah. Ini dia panggil ilmu tadabbur Quran. Betapa halusnya, telitinya, seninya bahasa Al-Quran itu kalau kita tadabbur, kalau kita kaji. Tapi kalau tak kaji, tak nampak gapo, duk lagu tu, duk abatas sajahah tu kan, tak nampaklah dia punya dalam tu. Masya Allah. Allah kata wa aslaha balahum, Allah Ta'ala perbaikan hati kita, keadaan kita. Ini yang kita penting sekali. Kata di para ulama tafsir, islahul bal, bila Allah Ta'ala baikkan hati kita, baikkan dalaman kita, maka baiklah yang lain-lain. Kan dalam hadis Nabi kata, apabila baiknya mudghah hati itu, saluhat jasadal kulluhu, semua kali jasad lain jadi baik, karena dia adalah raja, dialah pemerintah di dalam jiwa manusia. Baik, alhamdulillah. Kita tengok pula masalah, ulama kata al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu mengikut amalan, kategori amal. Allala ma taqaddama min fi'lihi bil fariqaini, Allah Ta'ala akan jadikan dua balasan ini kepada dua-dua pihak. Hak baik, hak baik, hak jauh, hak jauh. Apa dia balasan? Tengok ayat 3. Zalika bi anna allazina kafaru taba'ul batil, berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya orang-orang yang kafir menurut perkara yang salah. Tengok, orang yang kafir dia ikut jalan yang salah. Ai zalikal idlal, sesaknya puak kafir dengan sebab amalan dia yang batil. Mereka tak mau ikut kebenaran, mereka ikut syaitan, maka sesaklah mereka daripada jalan yang benar. Allahu Akbar. Ini bahaya. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim, dan bahawa sesungguhnya
orang-orang yang beriman menurut perkara yang benar dari Tuhan mereka. Jadi bila mengikut hak benar, ikut arahan Allah, patuh kepada arahan, menyebabkan mereka mendapat takfirus sayyiat, penghapusan dosa. Jadi Allah Ta'ala hapuskan dosa, kafarahkan dosa orang mukmin dan memperelokkan keadaan mereka. Hati dia jadi baik, amalan jadi ikhlas. Lesh, kenapa? Bisa babittibaihimul haqq, dengan sebab mereka mengikut kebenaran yang benar yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita nak dapat tenang hati, nak dapat kebaikan jiwa, ikutlah apa yang diajar oleh Allah, apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat bawaan mereka masing-masing. Allah Ta'ala ajak kepada manusia ni kan, buat apa ni, terangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat pegangan masing-masing. Misla zalikal bayan, seumpama penjelasan yang Allah Ta'ala buat bandingan kepada keadaan dan akhir kesudahan puak kafir dan juga orang-orang yang beriman. Yumassilullahu lin-nasi asnafahum wa ahwalahum. Allah Ta'ala telah buat gambaran contoh keadaan manusia ni, keadaan pelbagai jenis keadaan mereka, sifat mereka, sehingga tidak ada lagi keraguan dan kesamaran yang ada depan mata mereka. Telah jelas yang baik, yatabayyanu lahumul khabith minat tayyib. Kita nampak ni buruk, ini baik, ini benar, ini batil. Jadi apa benda? Kata di Imam Syekh Syangqiti, aslu darbil amsal, Allah Ta'ala buat bandingan tu maksudnya dibuatnya perlawanan. Baik lawan dia buruk, juruh lawan tak juruh. Itu dia, juruh lawan tak juruh, baik lawan buruk, soleh lawan toleh. Soleh lawan dia toleh. Maka itu dia panggil yadribullahu lin-nasi amsalahum. Bandingan tu boleh tengok dari sudut pergerakan masing-masing. Ni orang beriman ni sifat dia, ni kafir sifat dia, ni munafik sifat dia. Orang mukmin ikut yang benar, orang kafir ikut yang batil. Maka kita boleh buat bandingan, boleh buat keputusan, kita nak ikut yang mana satu. Nak ikut hak molek ke, nak ikut hak tak molek, nak hak juruh ke, nak hak tak berjuruh. Awak pilih sendiri, orang lain tak jangan kacau. Baik, alhamdulillah, tamatlah 3 ayat permulaan surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau surah Al-Qital. Surah Muhammad atau surah Al-Qital. Sekarang ni kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Tengok ayat allazina kafaru. Ayat 1. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ayat ini Allah kata apa? Orang kafir serta menghalangi dirinya dari apa ni? Dirinya orang lain dari jalan Allah, Allah sia-siakan segala amal mereka. Ayat ini kata di para ulama tadabbur, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahawa Allah tak akan beri bimbingan, tak akan pimpin orang-orang kafir yang sesat daripada jalannya. Bahkan Allah Ta'ala akan beri bimbingan, pimpinan,
Kasih sayang dia kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dan akan beri kemenangan pada orang beriman. Maka kita orang beriman ni jangan cuba-cuba dia duduk dalam kelompok kafir yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Masih lagi dalam ayat yang sama, annal kufra. Orang kafir yang buat amalan baik, Allah Ta'ala tak terima amalan dia. Bahkan segala amal baik yang dibuat oleh puak kafir akan digugurkan pahala dia, tak ada pahala. Jadi ayat ini di mafhum dianya, bagi orang yang beriman tidak gugur pahala secara total, tak ada. Tapi mungkin sebahagian pahala boleh gugur. Sebahagian pahala boleh gugur. Contohnya pahala mengungkit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mu jangan hilangkan pahala kebaikan kamu dengan mengungkit. Kita bela budak miskin di kampung kita ni. Daripada kecil lagi kita bagi dia infak, dia pergi sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Lepas 20 tahun budak tu boleh kerja, kita mengungkit. Mu ni budak merempak di kampung aku ni. Kalau tidak kerana aku bantu, mu ni orang panggil jadi koli batok duk sepak kertas sini. Maka hilang pahala dia setelah 20 tahun dia buat baik kepada orang. Ingat baik, maknanya orang mukmin akan hilang sebahagian pahala dia dengan perangai buruk dia. Dia ibadat senyap-senyap, tiba-tiba dia publish, nak nyatakan pada, nak ikut sum'ah, nak cari glamour dalam ibadat, hilang pahala. Kita melakukan ibadat, kita riak nak tunjuk ke orang, hilang pahala. Tapi beza dengan puak kafir, Allah kata apa? Bukan sekat hilang orang kafir ni, ihbat. Ihbat maknanya gugur terus, cabut terus, hilang terus. Kerana itu orang mukmin kalau masuk neraka, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala, kita tak mau disentuh oleh api neraka walaupun sedikit, walaupun sekejap. Kata belaka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ingat. Jadi kita minta berlindung. Orang mukmin walaupun kena masuk neraka, usulul iman, asal iman dia ada, dia boleh keluar. Tapi orang kafir oleh kerana gugur semua sekali, dia tak keluar lagi daripada neraka, wal iyaz billah. Jadi hati-hatilah kita semua. Penyakit ni bukan penyakit kecil, penyakit besar. Penyakit besar. Maka di situ dia kata as-sayyi'ah, allazina kafaru. Tengok ayat ni, orang kafir adalla, Allah Ta'ala hilangkan amalan dia. Jadi para ulama tadabbur kata hilang amalan dengan sebab kufur. Kaedah kata maksiat, tulis, maksiat akan melahirkan maksiat. Dosa akan melahirkan dosa. Dosa kufur, syirik, maka gugur dia punya amalan, buruk amalan dia. Itu dia. Lepas tu dipanggil maksiat melahirkan maksiat. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah ke faedah yang kedua. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Orang beriman, beramal saleh dan beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ingat ni, ini dia panggil ayat ini mencerita kepada kita adab dengan Nabi. Kalau kita cerita tentang Nabi, maqam al-ikhbar, maka Allah Ta'ala akan sebut nama dia. Dia sebut nama Muhammad. Tengok ni, ayat ni kata bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Imran tadi, ayat mana tadi? Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu dia panggil maqam ikhbar. Para pelajar ingat, maqam ikhbar maknanya Allah Ta'ala cerita tentang Nabi. Wa ma Muhammadun
illa rasul. Muhammad itu ialah seorang rasul. Tetapi tanda apa ini? Kalau nak panggil Nabi, seruan. Mu jangan panggil dengan nama dia. Orang tak panggil dengan nama dia. Allah Ta'ala larang dalam surah An-Nur, ayat 63, Allah kata apa? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. La taj'alu. Mu jangan jadikan panggilan kamu pada Nabi tu sallallahu alaihi wasallam seperti kita panggil orang lain. Muhammad. Orang tak panggil lagi tu. Habis mu jangan panggil ya Muhammad, ya Ahmad, la. Nabi ajar, Allah sendiri ajar, dia tak panggil Nabi, dia tak panggil nama-nama, dia panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul baligh. Tapi kalau nak sebut cerita, Allah tak sebut Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasul bima nuzzila ala Muhammad. Itu dalam bab ikhbar. Dalam bab panggilan, orang tak panggil Nabi dengan nama, orang tak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama. Jadi salahlah sebahagian daripada ahli-ahli nasyid duduk buat selawat, ya Muhammad, ya Habibna lah. Orang tak panggil ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan ya Muhammad lah. Jadi kalau ada selawat kita macam tu, perbetulkan. Sebab tu ada setengah lapak-lapak orang buat selawat ni, dia panggil Nabi ya Muhammad, ya Ahmad lah. Jadi kita boleh panggil Nabi dengan nama, Allah Ta'ala sebut nama Nabi dengan ikhbar, cerita. Wadah? Ini salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan Nabi. Ada satu buku yang nak terjemahkan, buku ni nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Penterjemah penerbit tulis 41 kelebihan Nabi. Ini buku ni ada di pasar, dicetak oleh Telaga Biru. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, salah satu daripada 41 kelebihan tu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak panggil dia dengan nama. Cerita nama, panggil tidak. Kita pun kalau buat selawat tu jangan panggil ya Muhammad, itu tidak. At-ta'adub bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beradab dengan Nabi. Baik, masih lagi dalam poin yang kedua, timbul soalan. Allah kata alladzina kafaru wasaddu. Orang kafir yang menyekat, sesaklah amalan mereka. Jadi dia kata kafir ni banyak kategori. Ada kafir pok turuk. Orang panggil pok turuk ya, pengikut membabi buta, tak tahu gapo, dia ikut ya Abu Jahal. Jadi hak ni al-kufarul mustad'afun, kafir-kafir hak lemah ni, pengikut ni, koli batak orang panggil ni, dia tak ada sekat orang. Adakah dia juga gugur juga amalan dia? Jawab dia na'am. Yang pertama, at-takhsisu bizikri la yadullu ala nafi ma'adah. Allah Ta'ala sebut tokeh dia, tidak menafikan pengikut dia dosa sama. Satu. Yang kedua, anna kullaman kafara, siapa dia kufur, bermakna dia telah menyekat daripada jalan Allah Ta'ala. Dia tak sekat orang lain pun, dia sekat hati dia, dia sekat diri dia. Orang yang sombong, yang menyekat itu jelas. Yang mustad'afin, yang lemah-lemah ni juga jelas. Mana mu tak ikut ni, mana mu sekat lah tu. Dia menyekat diri dia daripada menerima kebenaran. Jelas kepada kita, jangan duk tanya banyak. Ni soalan ni dia panggil perangkap maut belaka soalan ni. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Ayat itulah. Orang kafir ikut hak batil. Wa annal ladzina amanu taba'ul haq, orang beriman ikut yang benar.
kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum, demikianlah Allah Taala buat bandingan pada manusia. Jadi apa kita nak faham, ulima min hadzal masal, dipahami daripada perbandingan. Bandingan di sini dengan mana kafir iman, mukmin kafir. Itu dia panggil orang yang tak beriman. Itu dipanggil masal, perbandingan. Maka dua ni sangat berlawanan di antara dua ni. Sangat berlawanan. Jadi kalau kamu nak tahu yang mana beriman, kamu nak tahu yang mana batil, ayat ini menggalakkan kita supaya menuntut ilmu daripada kitab Allah, menuntut ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal dengan keduanya, barulah kita masuk di kalangan orang yang mengikuti kebenaran. Kebenaran dia bukan mari dengan semangat je, tak ada. Sekarang ni kita tengok orang yang mendakwa nak jaga kebenaran, dia dilikungi oleh samsing jalanan. Jadi kita kata Islam itu bukannya mari dengan samsing, Islam itu tegak dengan hujah dan kebenaran. Allahu Akbar. Maka itu bandingan antara dua kumpulan, yang baik dan yang buruk. Jadi kitanya nak masuk dalam kumpulan mana, sudah pasti kita akan pilih kumpulan yang baik. Faedah yang keempat dah kita. Yang keempat, zalika bi anna alladhina kafaru ittaba'ul batil. Sama ada ayat. Makna ayat ini kahadzat tabyin, penjelasan yang Allah Ta'ala beri ini menjelaskan bagi manusia keadaan mereka. Fala yabqu fi ghaflatin, muhai manusia, aku dah jelaskan. Bila orang kata orang yang buat penjelasan, dengar penjelasan tu, baru kita tahu kita duduk di kumpulan mana. Ni tak tahannya orang buat penjelasan dia tak mari, orang bercakap dia tak dengar, orang bagi link campak keluar, maka mereka tak akan dapat membezakan di antara hak dengan batil. Tak dapat beza di antara hak dengan batil. Kita jelas kepada mereka ajaran dia ni memang sesat. Dengan permainan cara-cara dia buat, tapi masih lagi ada yang nak menyokong kebatilan. Konon-kononnya yang buat pembongkaran itu kumpulan tertentu. Mereka tak nak buka mata, tak nak buka telinga, maka orang yang sesat diberi sokongan, orang yang mendedahkan keburukan dihentam habis-habisan. Ini mainan syaitan. Tala'ubus syaitan. Syaitan menggalakkan manusia dalam kesesatan. Na'udzubillah. Jangan mainlah. Jadi kita ni kena ada ilmu ala basirah, barulah kita boleh keluar daripada kelompok sesat ataupun kelompok muzabzib, kelompok munafik yang berpura-pura Islam tapi dalamnya kafir. Na'udzubillah. Yang kelima, ayat yang ketiga lagi, Allah kata apa? Anna sababa idlalil a'mal, dengan sebab sesaknya amalan, buruknya amalan puak-puak kafir itu, maka tidak memberi manfaatlah apa-apa kepada mereka. Ini bahaya ni. Mana kalau tapak salah, sengitlah dia punya bangunan, foundation dia salah. Sebab tu puak-puak kafir dia cuba nak runtuhkan Islam tu daripada akar umbi. Macam dia mari Quran tak betul, mana lagi hujah kita? Permainan Syiah terhadap sahabat Nabi, dia kata semua sahabat Nabi murtad kecuali beberapa orang. Jadi habislah sumber hukum kita. Ini jenis bahasa jenis main. Puak Syiah dia licik, orang panggil dia licik. Dia kata sumber kita tak boleh pakai ni. Bila sumber tak boleh pakai, menyebabkan banyak maklumat tak boleh diterima sebab sumber itu salah. Ini. Jadi orang pun bila nak condemn, tak mau terima sumber-sumber yang kita tunjuk, dia condemn umbi. Sumber ni tak boleh pakai, tak boleh dipercayai. Ini semua ni panggil talbisu iblis, buta belik iblis, supaya orang yang sesat tetap dalam kesesatan dan menyekat orang lain untuk orang lain celik mata terhadap apa kesalahan yang mereka lakukan itu. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati dengan permainan syaitan. Syaitan yang licik,
Syaitan ni bijak, siapa kata syaitan tak bijak, dia tu tak bijak. Kalau kata syaitan tak bijak, dia tak bijak. Dan syaitan dia main dari sudut fakta hujah. Maknanya sumber rujukanmu ahli sunnah ni tak boleh pakai. Hadis riwayat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Dia main potong. Kita pun macam tu juga bila kita buat pembongkaran tentang ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ahli sunnah. Dia kata sumber yang awak buat tu sumber yang tak autentik, sumber yang tak betul. Jadi tak boleh pakai. Ini semua ni sebenarnya orang kafir asal dia tahu. Wastayqanatha anfusuhum, dalam jiwa dia tahu ada Allah tapi tak mau beriman. Orang-orang yang beriman pula dia tahu benda tu salah tapi oleh kerana nak membela, ini yang kata orang membela membabi buta, khinzirul a'ma ni, mereka sanggup buat apa saja asalkan boleh menang dalam perlawanan. Biarlah apa yang kita pertahan itu memang jelas dari sudut kesesatannya. Wallahu alam. Baiklah, insya-Allah kita akan masuk lagi ayat kita yang keempat dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.